Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada malam ini dalam satu program pelancaran jentera pilihan raya kawasan Tasik Gelugor untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri yang mana dua dun daripada Tasik Gelugor ini dipertandingkan oleh PAS. Maka sudah tentulah pertandingan kali ini orang kata meminta komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bekerja keras bagi kita menawan dua kursi dun yang berada di dalam kawasan Tasik Gelugor ini. Bagi kita menyumbang kemenangan kepada Perikatan Nasional dalam usaha untuk kita menawan dan merampas kerajaan negeri Pulau Pinang daripada Pakatan Harapan, daripada DAP Pakatan Harapan yang sudah 3 penggal menerajui negeri Pulau Pinang ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, adakah mustahil kerajaan negeri Pulau Pinang ini akan tumbang? Sudah tentu tidak mustahil. Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan kepada kita. Kita bertanding dalam pilihan raya parlimen. Siapa sangka kata kepala batas ini boleh kalah? Siapa sangka PAS boleh menang di kepala batas? Kami sebagai pimpinan pada ketika itu pun dalam kita melihat data-data dan juga kita melihat kepada tanda-tanda di peringkat awalnya, kita mendapati bahawa kita tak boleh menang. Kita tak boleh menang dengan orang kata apa seorang menteri yang orang kata berada di kepala batas itu. Mana mungkin kita dapat mengalahkan orang kata apa seorang menteri yang orang kata apa sudah menguasai rakyat di kepala batas itu. Begitu juga dengan di Permatang Pauh. Siapa sangka kita boleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz boleh menang dalam pilihan raya yang hari itu. Sedangkan tempat itu adalah tempat keluarga pakat PKR. Semenjak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian mai kepada bini dia, kemudian mai kepada anak dia. Peringkat awal yang kita mendapati kita tidak boleh menang di dalam kawasan itu. Sebab itu dari peringkat awalnya, dalam kita membuat kajian, maka kita memilih Tasik Gelugor adalah maknanya parlimen yang boleh menyumbang kemenangan kepada PAS. Sampai ke saat akhir kita tuntut, kita telah memperjuangkan supaya Tasik Gelugor PAS bertanding dalam parlimen yang lalu. Tetapi nak buat macam mana, itulah adat perundingan. Setelah mana kita berunding, tempat yang kita tak mau kita dapat, iaitu kepala batas. Tempat yang kita orang kata apa tak berapa nak yakin, iaitu di Permatang Pauh, Allah keputusan diberikan untuk kita bertanding di sana. Dan akhirnya kita melihat bagaimana setelah kita bekerja keras, setelah diberi amanah untuk kita bertanding, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemenangan kepada kita di iaitulah 2 parlimen kepala batas dan juga Permatang Pauh. Para hadirin yang dikasihi sekalian, tidak mustahil kerajaan negeri Pulau Pinang ini akan tumbang. Kita melihat bagaimana hari ini tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kerajaan Pulau Pinang menuju ke arah mananya, ke arah orang kata apa? Orang kata kalah dalam pilihan raya. Allah SWT menyebut yukharribu buyutahum biaidihim wa biaidil mu'minin. Mereka merubah rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan juga tangan orang yang beriman. Bagaimana kita melihat hari ini, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh UMNO yang berkawan dengan DAP, sehingga kan ahli UMNO, pemimpin UMNO sedang bergerak dalam gelombang untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tak semena-mena kita lihat Ramasamy buat keluar kenyataan. Dia cerita berkenaan dengan Guang Eng. Tak semena-mena Satis Muniandi, calon Sungai Puyu, bekas orang kata apa, bekas ahli Dewan Undangan Sungai Puyu. Dia telefon kepada DHBP untuk jumpa dengan saya dan tanya kalau kod-kod ada kerusi yang dia boleh bertanding dalam pilihan raya ini. Ini menunjukkan maknanya sudah berlaku goncangan di dalam parti DAP setelah mana kita melihat iaitulah Guang Eng
Dia orang kata apa, meletakkan muka-muka baru dan mengetepikan muka lama, dan juga sekarang ini dia meletakkan iaitulah orang-orang dia bertani di dalam kawasan atau bertani dalam negeri Pulau Pinang. Ramasamy kata dia bawa, dia tak ada tunjuk lah. Dia tidak kemukakan kepada DAP. Dia sendiri yang lantik calon-calon yang dia mau. Ini rungutan daripada Ramasamy. Ini menunjukkan ataupun ini memberikan petanda, iaitulah mereka sedang bergaduh di dalam rumah tangga mereka sendiri. Mereka sedang meroboh rumah tangga mereka sendiri, dan dengan kita orang yang beriman akan merobohkan rumah tangga mereka, akan menjatuhkan kerajaan yang mereka tadbir sekarang ini, iaitulah kerajaan negeri Pulau Pinang ini, insya-Allah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, dengan isu yang bermacam-macam selama 15 tahun yang mereka tadbir, kita lihat bagaimana kita melihat sikap pemimpin DAP. Mereka kata ke orang resis, mereka lah lebih resisnya. Start maknanya parti mereka ditubuhkan pada 1966. Kita ditubuhkan pada tahun 1951. Kita terlibat dalam menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Tapi mereka ni muncul dalam tahun 66. Kita lihatlah pemimpin-pemimpin sejarah, pemimpin-pemimpin mereka, mereka orang kata apa, senantiasa menghasut kepada rakyat dan memberikan orang kata apa, lontaran-lontaran yang sangat orang kata apa, mencemas dan juga memburukkan kepada rakyat. Mereka mengapi-apikan perkauman, dan mereka buat macam-macam di awal semasa dalam Pakatan Rakyat. Saya waktu tu jadi bendahari berhubungan negeri. Maka saya juga menjadi ahli mesyuarat Pakatan Rakyat sewaktu kita bersama-sama dengan DAP dulu. Saya, saudara Izuri, dan juga Mak Nur. Kami 3 orang ni hari tu kebetulannya kami datang awal. Kami datang awal mesyuarat, lalu dibawa lah masuk, naik turun, masuk dalam bilik, keluar bilik, masuk dalam bilik mesyuarat. Yang tak ada siapa pun melainkan kami 3 orang. Di atas meja itulah kami 3 orang menyaksikan apa agenda yang disusun oleh DAP. Tebal-tebal ni bersusun atas meja mereka. Dan kita melihat apa yang kata apa ada dalam blueprint itu, mereka lakukan satu demi satu selepas daripada itu. Ini menunjukkan maknanya mereka orang kata apa, melakukan perancangan dan melaksanakan agenda apa yang mereka mahu kepada iaitulah negeri Pulau Pinang ini. Betul para hadirin yang dikasihi sekalian, kita tak boleh biar dah. Kita tak boleh biar dah, kita mesti kena mengajak orang Melayu semua bersatu. Kita ajak orang Melayu bersatu kerana UMNO tak mau bersatu dengan kita, orang-orang UMNO mai bersatu dengan PAS untuk kita jatuhkan kerajaan negeri Pulau Pinang dalam pilihan raya yang akan datang ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita bertanding tak banyak, 10 kerusi. Daripada 10 kerusi itu 3 kerusi Cina. Maknanya bila sebut tentang 3 kerusi bukan Islam, 1 Hindu dan juga 2 Cina. Makna bila sebut tentang kerusi Cina ni, sudah satu tu lah peratusan orang Melayu ni rendah. Sungai Puyu 9%. Bila dia diberikan ini peringkat awal, saya katakan kepada Datuk Seri Tuan Ibrahim, saya kata ini kerusi ni memang kerusi bunuh diri Datuk ni, bagi kat kami ni. Kemudian disedekah pula kerusi Jawi 23%, ramai sikit daripada tu. Dan diberi maknanya kerusi yang kita minta juga untuk pengurusi di HPP, itulah di bahagian dalam adalah lebih sikit, dalam orang kata apa, dalam 40%, tak sampai 40%, dan 30% lebih. Jadi orang kata apa, kita nak bagi dia bertanding. Jadi dalam kerusi ini, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita. Dalam pilihan raya parlimen, kita tak bertanding di Bagan. PAS Bagan membantu, iaitulah bersekutu, bersatu yang bertanding di situ. Rupa-rupanya ahli bersekutu ni sedang tengok kita punya perangai kita. Mereka tengok perangai kita. Kita orang PAS ni tak pergi minta duit. Tak minta duit kepada mereka. Sampai mereka mai tanya berapa duit nak pakai. Kemudiannya mereka bagi duit tu belanja tak habis, orang kita bagi balik balance dia.
Orang lain sampai minta 60, 70 ribu tak ada buat kerja apa. Tapi orang PAS dia kata dia lihat special. Hasil daripada itu baru-baru ni sebelum daripada apa nama ni pilihan raya dibubarkan dun ini. Sebulan sebelum itu mereka berjumpa dengan saya di kedai kopi, minta ceritakan tentang perjuangan PAS. Mereka mai lebih kurang dalam 10 orang mai duduk lengkong di kedai di kedai nasi kandak tu dekat Relau. Saya pun turun pergi dengan Steven, dengan Sarai Zuri, ceritakan tentang perjuangan PAS. Tentang ada dalam PAS, ada di HPP, ada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Dia kata ni, Steven ni, dia ni Cina. Dia duduk Cina sampai ke ni lah. Bersama-sama dengan PAS. Dan akhirnya mereka orang kata apa, bersetuju atau mereka berminat untuk bersama-sama di dalam Dewan Himpunan Pendukung PAS. Serah borang tu masa kita buat ceramah dekat Matang Sungai Dua sana. Para hadirin dan hadirat yang sekalian, ini kesan daripada kita masuk. Kesan daripada kita masuk bertanding di Sungai Puyuh, insya-Allah akan memberikan kepada mereka mesej yang kita perjuangkan ini kepada mereka. Kita sampaikan Islam yang kita perjuang ini kepada mereka. Kita sampaikan mesej perjuangan Islam ini kepada mereka di Jawi dan juga di Sungai Puyuh, insya-Allah. PAS yang memperjuangkan Islam adalah manhajul hayah. Islam adalah cara hidup. Islam adalah ad-din. Islam adalah way of life. Berbeza dengan Islam yang dipahami oleh golongan sekular, iaitulah religion. Religion ada 4 perkara ya tuan-tuan. Yang pertama ibadat, yang kedua rumah ibadat, yang ketiga perkahwinan, dan yang keempat ialah kematian. Itu sahaja yang ada dalam agama menurut pahaman sekularisme. Tetapi Islam adalah way of life. Seluruh kegiatan hidup kita adalah maknanya ada hukum hakamnya, ada peraturannya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya Islam itu diamalkan oleh kita, maka kita akan dapat rahmat. Kita akan dapat kebaikan. Islam, kalau kita nak buat perumpamaan laksana oksigen yang berjalan di dalam tubuh badan kita. Kalau oksigen tak sampai di mana daripada juzuk badan kita itu akan jadi mati. Boleh jadi lumpuh, boleh jadi tidak berfungsi. Kalau Islam tidak sampai dalam urusan pemerintahan akan korup, pemerintahan akan jauh dan menyimpang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanggungjawab kita. Kita duduk, kita pergi ke sana, iaitulah untuk islah kepada keseluruhan manusia, dan kita nak islah pentadbiran kerajaan yang ada di dalam negeri Pulau Pinang ini. Ini matlamat kita tuan-tuan. Kita bertanding dalam pilihan raya bukan matlamat kerana nak menang semata-mata, tetapi menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita membawa Islam masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri, untuk kita membawa Islam untuk masuk dalam pemerintahan kerajaan, supaya mendatangkan kebaikan kepada semua manusia yang ada di atas bumi, supaya mendatangkan manfaat kepada keseluruhan rakyat yang berada di dalam negeri Pulau Pinang, tuan-tuan. Itu tuan-tuan, penting sangat kita kuasa ni. Sampai sahabat-sahabat meninggalkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergerak ke Saqifah Bani Sa'idah untuk itu melantik pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke kawan kita mati, pakai kita tak pergi mencorat lah. Kita pergi tengok mayat tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi, mereka bergerak ke Saqifah Bani Sa'idah untuk mesyuarat dan mencari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak penting kuasa, bagaimana iblis yang merupa seorang tua yang hadir di dalam Darun Nadwah ketika mana pemuka-pemuka Quraisy sedang bermesyuarat untuk iaitulah mengadakan satu konspirasi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis pergi, depa duk mesyuarat. Iblis kata boleh tak nak masuk sekali. Iblis maknanya orang kata Nabi ni buanglah. Iblis kata kalau buang nanti dia patah balik. Dia patah balik dengan penyokong dia yang ramai, dia serang kita balik. Kita tangkap kurung dia. Kalau kita tangkap kurung dia nanti, orang-orang dia akan meruntuhkan penjara dan keluarkan dia. Atau ada seorang kata kalau begitu kita bunuh saja. Setuju tak?
Tapi bagaimana cara untuk nak bunuh? Kalau kita bunuh seorang tu bunuh, maka orang lain akan serbu pada dia. Maka kena tiap-tiap kabilah ni ada wakil untuk iaitu mengambil tindakan kepada Muhammad. Sebab itulah maknanya konspirasi ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan bahawa Darun Nadwah ini tempat membuat resolusi dan adalah tempat untuk maknanya mengeluarkan dasar untuk dipegang oleh rakyat dan juga masyarakat. Sebab itu tuan-tuan kasih sekalian, penting sangat bagi kita untuk kita menang. Kalau sekiranya kita menang, maka apa-apa yang diputuskan dalam Dewan Undangan Negeri itulah yang akan menjadi, orang kata apa, yang akan sampai kepada rakyat. Maka itulah yang maknanya kita perlu untuk ni. Sebab itu kita tak mau jadi jago kampung. Kita masuk dalam pilihan raya ni bukan untuk jadi jago kampung, bukan nak jadi YB kampung. Kalau setakat jadi YB kampung, tuan-tuan, tak payah masuk bertanding pun boleh jadi jago kampung lah. Kita orang kaya bawa pi bakwe makanan, pi bagi ke orang, pi makan kenduri, pi jumpa, tak masuk jadi calon pun tak apa, tak jadi YB pun tak apa, boleh buat. Saya kata ni sebab apa? Sebab ada YB yang duduk belah pulau sana, duk berlaku penambakan 3 pulau di sana. Mereka tak nak bercakap pun. Bukan main mereka turun kenduri, mereka pergi turun bagi mayat, mereka turun bagi bantuan. Tapi dalam Dewan Undangan Negeri sengap, tak kata apa pun, membiarkan keputusan-keputusan membelenggu kepada nelayan-nelayan dan rakyat yang berada di Pulau Pinang ni. Itu jago kampung. Kita mau bercakap dalam tempat membuat dasar. Kita ada perbahasan dalam tempat buat dasar. Kalau kita hantar orang yang tak boleh berbahas dalam Dewan Undangan Negeri, akan mendatangkan masalah, disebabkan oleh kerana DAP dan juga iaitulah sekutu-sekutunya akan membawa iaitulah apa-apa yang nak diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab itu penting bagi kita tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sama ada ia berkaitan dengan dasar pendidikan, yang berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan perumahan. Hari ini kita tengok satu-satu masalah pada kita. Perumahan yang mereka buat tak mana, cuba pi. Kalau kita turun daripada Jambatan Pulau Pinang, kita nak pi menghala ke Komtar lalu itu, itulah yang pembangunan ada pada buat lah ni. Pembangunan tu untuk siapa tuan-tuan? Bukan untuk rakyat tempatan, bukan untuk rakyat negeri Pulau Pinang. 400,000 ke atas, bukan maknanya bawah daripada 400,000, atas daripada 400,000. Rumah di pinggiran orang kata laut. Sebab itu kita lihat bagaimana mereka sedang mempromosi second home, iaitu rumah kedua kepada rakyat luar negara, di Taiwan, di Singapura dan juga di luar, untuk membeli rumah-rumah yang ada di Pulau Pinang sebagai rumah atau kediaman yang kedua. Bukan untuk rakyat. Kita lihat di mana lagi di beberapa perumahan, di Batu Kawan. Cuba pergi berjalan di Batu Kawan sana. Itulah mana tempat yang mereka sedang bina sekarang ini. Batu Kawan, koridor selatan habis musnah. Orang Islam, orang Melayu tak mampu untuk duduk di Batu Kawan dalam pembinaan perumahan yang mereka sedang lakukan sekarang ini. Lepas itu mereka bercadang untuk nak tawan koridor utara pula. Tuan-tuan, berjaga-jaga kita. Plan induk pembangunan pengangkutan Pulau Pinang PTMP itu, waktu Hakro tak ada terowong bawah laut. Waktu maknanya waktu Hakro tidak ada cadangan terowong bawah laut. Tapi bila SRS kroni kepada DAP ni ambil, dia cadangkan supaya buat terowong bawah laut. Daripada Geni Drive Timbui kok mana? Timbui dekat dengan Bagan. Bagan dekat dah dengan Teluk Ayak Tawak. Teluk Ayak Tawak pula dekat dia dengan Kepala Batas. Mereka buat jajaran tu bukan buat saja-saja, sudah tentulah mereka mensasarkan untuk pembangunan mega yang dibuat di situ, dan akhirnya orang di situ terpaksa kena cabut dan tinggal, dan jajaran yang mereka mahu ialah untuk berhubung sampai dengan Bakar Arang, dan jajaran ini adalah melalui laluan sutra seperti mana yang telah disebut, iaitu laluan perdagangan yang menjadi idaman kepada iaitulah pemain-pemain ekonomi yang berada di dalam dunia pada ketika ini. Sebab apa orang-orang nak sangat kepada laluan ini? Sebab apa orang berminat sangat dalam pelabuhan Sanglah? Berapa banyak dok pergi jumpa Menteri Besar Perlis nak minta buat pelabuhan di Sanglah.
Berapa orang pi kepada Menteri Besar Kedah untuk minta buat pelabuhan Sanglang belah Kedah. Kerana Sanglang adalah merupakan tempat strategik, tempat yang boleh menjadi pendaratan kargo-kargo yang akan bergerak kepada Thailand dekat. Tak payah orang kata apa melangkaui kepada sempadan negeri yang lain, hanyalah terus masuk ke dalam Thailand. Sanglang menjadi orang kata apa tumpuan yang strategik. Begitulah mana Pulau Pinang ini, daripada Pulau Pinang, daripada Ipoh, Perak, mereka masuk, mereka jajah sampai Pulau Pinang, mereka mau meneruskan penjajaran tu sebab dia bina terowong bawah laut. Kalau nak bincang dari sudut menyelesaikan kesesakan lalu lintas, bodoh orang buat tu. Kalau nak selesai kesesakan lalu lintas dalam pulau, jangan buat masuk kereta dalam pulau. Ni buat masuk kereta dalam pulau, lah ni kita pergi parking merata, kita cari nak parking kereta susah nak mampu. Kalau mau nak kena parking tu atas tu, bayar duit berapa ringgit tu, turun balik. Dah lah jauh kita nak berjalan. Ni nak buat masuk kereta lagi. Menyebabkan orang kata apa, Pulau Pinang kan orang kata lebih parah kesesakan lalu lintasnya. Orang kata apa, target atau matlamat objektif untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas tidak tercapai, maka Pulau Pinang akan menjadi orang kata apa, pulau yang akan dipenuhi dengan kereta dan juga akan berlaku jam yang lebih parah lagi. Sebab tu kita tengok apa buat. Saya nak cerita ni tuan-tuan tak salah isu nak kerja. Saya pergi mengantuk cukup 1-2 saya cerita. Banyak cerita isu di Pulau Pinang ni. Kerana nak cerita tentang PTMP saja tuan-tuan, tak tahu begitu panjang. Satu ceramah pun cukup dah. Dah cerita banyaknya. Apa yang perlu bagi kita ialah kita mesti menolak DAP. Nak menolak DAP, kita kena menolak siapa yang berkawan dengan DAP. Kita di Patang Berangan, siapa yang berkawan dengan DAP, yang nak lawan dalam kita pilihan raya, itulah yang kita kena tumbangkan. Itulah yang kita kena kalahkan supaya dia tidak akan memberi kekuatan kepada DAP. Kalau di sini UMNO bertanding, UMNO mewakili Pakatan Harapan PHBN ini, maka UMNO lah bila dia menang dia akan memperkuatkan DAP. UMNO yang bertanding di sini mesti dikalahkan. Wahai orang-orang UMNO, wahai ahli-ahli UMNO, mai bersama dengan kami. Kita tumpaskan kerana memberi undi kepada mereka bermakna memberikan kuasa kepada DAP. Kita mengalahkan kita yang bersekutu dengan UMNO, sama ada PAN, sama ada PKR. PKR menang, dia akan memperkuatkan DAP. PAN menang, dia akan memperkuatkan DAP. UMNO sekarang ini sedang bersama dengan Pakatan Harapan. Sudah tentu kalau dia menang, dia akan memperkuatkan DAP. Maka DAP akan orang kata melaksanakan plan dia 5 tahun lagi. Apa lagi yang mereka nak buat, dan apa lagi orang Melayu nak kena daripada iaitulah apa yang mereka putuskan dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab itu mestilah kita berazam bersungguh-sungguh bekerja kuat, mengajak seluruh sahabat-sahabat kita daripada UMNO, daripada semua orang Melayu yang ada hari ini, untuk kita sama-sama memberikan satu referendum untuk kita menolak mereka dan akhirnya kita menyelamatkan negeri dan negara kita daripada penjajahan baru, daripada penjajahan yang dilakukan oleh DAP dan sekutu-sekutunya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada 12 bulan nanti kita sama-sama bertekad untuk kita memberikan kemenangan kepada dun-dun yang kita bertanding, insya-Allah. Saya sendiri, saya orang Belik Pulau tu, bukan orang tani tuan-tuan. Bila pergi dalam majlis saya, kita kawan janganlah bubuh nama saya duduk sini. Biar saya bersanding kat sana, tak menang pun tak apa. Pergi dalam mesyuarat, Tok Guru kata tak boleh nak letak Suruhjaya kerana kita nak ambil balik. Kerana tempat ini pernah dimenangi oleh Tuan Guru Haji Zabidi. Semua majlis Ansyura kata Ustaz Fauzi kena bertanding. Apa yang Tok Guru kata itulah satu hujah. Saya pun tak boleh kata apa. Saya makna diperintah dan diarahkan oleh Tok Guru bila sebut tentang iaitulah untuk ambil balik kerusi yang telah dimenangi oleh Tuan Guru Haji Zabidi. Saya bila balik tak sedap meleleh yak mata saya. Itulah yang dilapas oleh saya oleh Tuan Guru satu ketika dahulu untuk ambil Permatan Pauh. Alhamdulillah Ustaz Pawah menang. Tuan Guru Haji Zabidi yang dahulunya pernah menang di Permatan Pauh, alhamdulillah kita sudah tawan dan kita berhajat untuk tawan Sungai Dua, untuk maknanya kita kembalikan kegemilangan, iaitulah Islam. Kita kegemilangan PAS yang akan memberikan khidmat kepada seluruh rakyat, kepada orang Melayu umat Islam yang berada di dalam kawasan kita ini, insya-Allah. Boleh tak boleh tuan-tuan?
Boleh insya-Allah saya sebagai calon. Saya sebagai baru calon lah, tak calon lagi. Calon lepas penamaan calon diisytiharkan baru calon. Lah ni baru cadangan calon. Tak tahulah kalau Allah Ta'ala nak ambil nyawa saya malam ni, orang yang kedua lah pula. Siapa yang jadi kedua tu siap sedia lah untuk hantar orang. Mana nak tahu ni benda boleh berlaku. Siapa dia? Pak Long Hasan pun boleh tanya lagi. Dia orang lama, Pak Long Jamil Hasan. Dia tu kira menang dah dulu. Masa zaman Tunku Jizabini ikut dia menang dah. Tapi lagu mana tak tahu dia pergi istihad dia kalah. Bukan senang kalau pengurus ataupun RO dia istiharkan, kalau silap sekalipun dipakai mana pun istiharan tu. Kita pula kena buat petition untuk mana mencabar balik keputusan itu. Sebab itulah penting bagi kita semua bekerja. Saya sebagai, kalau kata saya lah sebagai calon, Pak Cik Sobri sebagai calon, orang lain pula mana mesti bertindak sebagai jentera dan pekerja. Kita bekerja sama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja kerana kita nak memenangkan Islam, nak membawa suara Islam, dan kita nak membawa masalah masyarakat untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan kerja baik yang akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan daripada diri saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Perikatan Nasional Penang jom kali. insyaallah, mudah-mudahan terkalih Penang. Terima kasih diucapkan kepada Fadil